Semayang tu ada roh, kena bawa roh dia di mana-mana. Roh semayang tu kena bawa. Roh semayang ni tuan-tuan, ya. Imam Ghazali lah spesialis tolong habaq kita apa dia roh solat. Ya. Roh solat tu. Yang ini sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita kena bawa. Orang solat mesti ada sifat-sifat ni. Yang pertama, hatinya hidup kepada Allah, sentiasa zikir, hudurul qalbi. Kedua, dia mesti faham apa yang berlaku ni semua ni dengan kehendak Allah. Nampak? Yang ketiga, dia mesti ta'zim, membesarkan nikmat Allah. Yang keempat, dia mesti ada harap, hanya bergantung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'amitum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allahumma salli wa barik 'abdika rasulika nabil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhur. Insyaallah kita lanjut lagi pada lanjutan kalam 273 muka surat 793. 793 bawah sekali nah. Yang ini masih lagi dalam penjelasan tentang kalam hikmah yang berawal dengan madza wajada man faqadak wa malladhi faqada man wajadak. Tiada sesuatu yang diperdapat oleh orang-orang yang kehilangan engkau dan tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang telah mendapat engkau. Jadi kita teruskan dengan lanjutan pada kalimah tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang telah mendapat engkau. Artinya kalau kita lihat dia secara jelas mudah untuk kita memahami bahawa dalam kalam ini ada dua perkara lah. Yang pertama sekali di antara perkara yang disebut sebagai untung dan rugi ya. Yang kata beruntung itu adalah orang-orang yang dapat menjalin hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubung langsung dengan Allah, bergantung langsung kepada Allah, bersandar langsung kepada Allah, lantas terus ya menjadikan hubungan dia dengan Allah itu sebagai hubungan yang intim, yang tidak ada lagi hubungan yang lain melainkan dengan Allah, yaitu dalam bahasa yang lain Allah Tuhan kita, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang menguasai, memiliki seluruh alam jagat raya, Tuhan yang juga menjadi sebagai sembahan dan juga sebagai tempat kita mendapatkan perlindungan daripadanya. Maka apabila kita bersandar langsung kepada Allah, kita bersama dengan Allah, kita langsung menghubungi Allah, kita hanya bersandar langsung dengan Allah dalam tiga sifat yang mesti ada dengan kita lah. Pertama sekali, kita kena redha dengan Allah dulu. Kedua, kita tawakal dengan Allah. Ketiga, kita cinta kepada Allah. Itu tiga perkara yang paling penting lah. Maknanya kita kena usaha untuk memasukkan, menghiaskan jiwa diri kita, nurani kita dengan tiga sifat yang terpuji ini. Itu yang pertama sekali, kita kena redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa, lazim, redha. Nak redha kita kena sabar. Kita guna kekuatan sabar dengan sepenuh-penuh kesabaran, baru kita boleh redha. Kalau tidak ada kesabaran, kita tak boleh redha apapun. Akan jadi kalah, kita akan alah dan kita akan mengalah. Maka itu adalah suatu kerugian bagi kita. Jadi untungnya kalau kita redha dengan Allah, kita guna
senjata yang paling penting dalam jiwa mukmin iaitu sabar. As-sabrun jamil, sabar yang indah. Tak mau sabar yang tergagah. Sabar tergagah ni mana? Dah tak sabar nak buat apa lagi? Kita suruh dia sabar. Tak sabar nak apa lagi dia kata. Ada setengah orang tahu gitu kan nah. Bila dia kena musibah, kita suruh dia sabar. Tak sabar nak buat apa lagi? Dia kata. Macam dia marah pula sabar. Jadi sabar ni bukan sabar. Bukan sabar jamil, bukan sabrun jamil. Sabrun jamilun, bukan ya. Sabar ni adalah sabar yang tergesa. Kena terima. Tak dapat tidak kena terima dengan hati yang tidak lapang. Ini sabar ni kita tak mau. Maka tu tuan-tuan, perempuan, kita kena bentuk sifat kita dengan sifat sabar. Sifat sabar yang jamil, sabar yang indah, iaitu sabar yang penuh dengan keredaan. Kemudian susul lagi, jangan sabar saja. Sampai kepada redha, kita kena ada tawakal. Seperti yang kita sebut dulu dalam surah Anfal, ayat yang menyebut tentang iman haqqan, iman yang hakiki. Banyak kali kita dah sebut ayat tu, elok kita sebut lagi kerana dia penting. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadan imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tengok Tuhan sebut. Hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebut akan nama Allah maka gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah-tambah iman, bukan iman turun, iman bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tengok Tuhan sebut. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni mereka mendirikan sembahyang dan menginfakkan dari apa yang kami rezeki kepada mereka. Ulaikal mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang iman haqqan. Tengok Tuhan sebut iman haqqan. Iman haqqan, iman yang hakiki, genuine. Iman yang betul-betul berlandaskan kepada kecintaan. Yang iman yang berlandas kepada kecintaan. Dia iman kepada Allah kerana dia cinta. Dia percaya kepada Allah di atas dasar kecintaan kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi bila tawakal, baru datang yang tertinggi sekali, iaitu mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi apabila ada tiga perkara ini, kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah ada dengan Allah, dan kita bersama dengan yang Maha Kaya. Inilah artinya beruntung. Boleh tak? Orang mukmin yang beruntung ni, yang inilah orang mukmin yang beruntung, tuan-tuan. Kalau tidak ada rugi itulah, rugi dunia, rugi kehidupan, rugi ke akhirat, rugi tiga-tiga rugi. Yang seperti disebut dalam surah Asri, innal insana lafi khusr. Manusia ni, sesungguhnya manusia ni rugi. Rugi apa? Rugi dunia. Kenapa rugi dunia? Kerana dia tidak manfaatkan dunia itu untuk akhiratnya. Dia tidak sambungkan dunia sebagai jambatan mazra'atul akhirah, tidak hubungkan dunia kepada akhirat. Rugi dia. Rugi akhirat, memang tidak ada apa-apa untuk diterima di akhirat. Dan rugi yang paling besar kerana dia tidak bertemu dengan Allah, tak jumpa dengan Tuhan, lagi rugi habis. Inilah kita usaha sekarang ni, dalam hikmah kita ini, menjana kita kepada bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Telah pun kita sebut banyak dah kaedah-kaedahnya, iaitu dengan melakukan amalan-amalan yang difardukan dan melakukan amalan-amalan yang disunatkan dengan sepenuhnya, dengan baik-baiknya, dengan sempurnanya, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan dekat dengan Tuhan, maka akan jadilah kita bersama-sama dengan Allah Kaya. Kalau hilang Allah, hilang sandaran kepada Allah, hilang tawakal kepada Allah, hilang redha kepada Allah, hilang cinta kepada Allah, rugi. Itulah istilah rugi. Cinta dunia tidak memberikan apa-apa manfaat. Cinta makhluk tidak memberikan apa-apa manfaat. Hanya segelintir sekadar untuk kita manfaatkan sedikit saja nikmatnya ketika di dunia. Habis. Cinta suami, cinta isteri, suami akan tinggal isteri akan tinggal suami. Betul tak? Kita cinta harta, kita akan tinggal harta. Cinta apapun kita akan tinggal. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah, kita akan mendapat, kita akan bertemu dengan Allah. Itulah memberikan satu keberuntungan yang sangat besar pada seorang hamba mukmin mengikut
kacamata tasawuf. Ya, kacamata tasawuf itulah arti. Berkata Abu Ali Ar-Ruzbari, bawah sekali ni kita baca sekarang ni. Berkata Abu Ali Ar-Ruzbari radhiyallahu taala anhu telah bertanya kepadaku Abu Bakar Ad-Daqaq radhiyallahu taala anhu, dia berkata, wahai Abu Ali, ya, kenapakah orang-orang fakir, para wali, wali-wali ni status dia fakir lah. Apa arti fakir ni tuan-tuan? Fakir ni artinya dia hanya bergantung harap kepada Allah, dia tak harap kepada makhluk. Itu fakir. Istilah fakir mengikut tasawuf, ya, bukan mengikut hukum fiqah. Kalau hukum fiqah dia boleh terima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Tuan sebut dalam ayat 60 surah Taubah kan. Hanya zakat itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Ini syariat daripada segi hukum fiqah, maknanya orang-orang yang susah dalam kehidupan. Tapi yang ni bukan. Fakir dalam kacamata tasawuf, orang yang tidak bergantung harap kepada manusia. Dia tak harap kepada makhluk langsung. Sedikit pun tidak ada kesandaran dia kepada makhluk dalam semua perkara. Ya, kehidupan rezekinya, kekuatan kesihatannya, keafiatan, keamanannya, tidak ada langsung berharap kepada manusia, tak harap langsung kepada makhluk. Ini kita panggil fakir mengikut kacamata tasawuf. Jangan salah faham. Kalau kita duk harap kepada orang lagi miskin, harap kepada dunia, harap kepada makhluk, harap kepada ubat, harap kepada penjaga, harap kepada pimpinan, harap kepada penjagaan-penjagaan itu dan ini, itu artinya kita masih jauh dengan Tuhan. Kita belum lagi jadi hamba Allah yang sejati. Boleh faham, ya? Untuk mengisi sifat ubudiyah kita kepada Allah tu, maknanya kita mestilah kosongkan jiwa kita daripada sekarang macam bentuk sandaran. Kita balik kepada Allahu Samadu. Nama Allah As-Samad tu, yang itulah dia punya titik tolak dia untuk kita faham nama Allah yang begitu agung, ya. Maka tu kita dah sebut banyak kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali sama dengan 2 juta kebajikan. Senang-senang 2 juta kebajikan. Apa kebajikan tu? Kita sendirilah dengan Allah. Kita tak boleh nahabak, tak boleh cerita, tak boleh gambar, kita tak boleh bayang, dan kita tak dapat menuju, tak dapat membayangkan, kerana itu adalah anugerah Allah. Tengok apa yang Tuhan nak bagi. Nampak tak? Jadi kaya lah, sebab yang akan bagi kepada kita itu maha kaya, ya. Dia punya perbendaharaan langit dan bumi, dia punya. Jadi dia akan anugerahkan kepada kita mengikut apa yang kita sebut. Jadi dalam nama As-Samad itu begitu tinggi, ya. Dan qul Allah tu, surah Al-Ikhlas itu, ya, yang menunjukkan kepada kekayaan kebesaran Allah ada dalam As-Samadu. Menunjuk kepada ketahuan Allah ada pada nama Ahad. Menunjuk kepada bertindak bersamaan Allah dengan sesuatu ada dalam perkataan kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, ya. Jadi maka kita amalkan As-Samad. Satu zikir, satu lagi la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Pun dia juga, ya. 100,000 kebajikan 10 kali baca, 100,000 kebajikan 10 kali baca. Ya Allah. Kenapa? Kerana ada nama As-Samad. Nama tu tinggi, ya. Itu dia, ya. Kalau tuan-tuan di rumah ada buku-buku berkenaan dengan Asmaul Husna, buka lah, tengok nama As-Samad tu, cuba study balik nama As-Samad tu, baca balik, tengok, ya, apa yang disebut dengan penafsiran As-Samad begitu punya luas, dan kita dapat melihat betapa dalamnya ada nilai-nilai kasih sayang. Dalam Samad tu ada nilai-nilai kasih sayang yang begitu tinggi, yang kita tidak dapat bandingkan dengan mana-mana makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingan. Samad tu pun tidak ada bandingan, ya. Itu artinya diartikan dengan apa yang disebut oleh
wali-wali Allah ni fakir. Kita nak sebut itu, wahai Abu Ali, kenapa orang-orang fakir, para wali tiada mengambil keuntungan dalam waktu hajat keperluan? Dia tidak ada mengambil apa-apa kesempatan. Kesempatan ni apa ni? Kita nak faham ni. Kesempatan kan? Ya. Dalam semua soal kesempatan kehidupan ni, kita lihat rezeki lah. Kesempatan yang paling besar sekali rezeki lah. Kita manusia ni, kita perlu rezeki. Ya. Di samping Islam, di samping iman kita, kita perlu juga keduniaan kita. Ya, keduniaan kita, kita perlu keamanan, kita perlu kesehatan, kita perlu ketenteraman, ketenangan. Ini semua rezeki. Ya. Tapi dia tak minta semua tu. Dia tak minta semua itu kepada Allah. Orang-orang fakir, wali-wali Allah yang sampai status fakir ni tuan-tuan, dia tak minta. Tak minta ketenangan, tak minta. Ya. Kerana dia tahu ketenangan ini hanya melalui ingat Allah, tenang. Kalau kita ingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang yang beriman, di mana mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah saja hati boleh jadi tenang. Habis. Jadi dia berzikir Allah, sebut nama Allah. Dengan banyak-banyak berzikir dengan nama Allah itu, dengan sendirinya akan ada ketenangan. Jadi dia tidak mengambil kesempatan untuk duniawi, tak perlu, ya. Maksudnya Allah boleh bagi segala-gala kepada mereka, tak minta. Ya. Maka itu jawab. Abu Bakar Ad-Daqqaq ni siapa dia? Abu Bakar Ad-Daqqaq ni ya, seorang ulama yang dikenali sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam, seorang ulama besar. Syekhul Islam ni tak banyak, ada lebih kurang 8 orang ya. Ulama-ulama yang tersohor ada lebih kurang 8 orang. Ya. Abu Daqiqil Aid. Abu Daqiqil Aid. Saya pernah cerita pada bab puasa, kita sebut nama dia. Pasal bab puasa, kalau cakap bab puasa kita ni sebut cerita dia. Abu Daqiqil Aid. Daqiqil Aid ni hidangan hari raya. Daqa' tu makna hidangan, Aid tu hari raya. Juadah hari raya, kita siap juadah kan, hari raya Aidul Fitri kita siap makan, itu panggil daqa'id dia panggil, ya. Itu adalah juadah hari raya. Nama dia jaduah hari raya, nama dia nama dia Abu Bakar, tapi dia panggil gelaran dia Abu Daqiqil Aid. Kenapa tuan-tuan? Kerana sepanjang bulan Ramadan dia ikut Nabi. Sahur dia, berbuka dia hanya dengan air yang sejuk ataupun benda yang tak kena api. Korma, gagah-gagah tepung kasar, tepung yang belum diproses lagi, dia telan tepung tu ya, dengan korma, minum ayam. Sahur pun yang tu, buka puasa pun yang tu. Ikut Nabi betul-betul 100%. Ya, Nabi tak makan benda kena api. Sepanjang Ramadan Nabi tak makan. Kita makan bubuk lambuk, kanji, moy pun kena Nabi juga kan. Nabi dah. Itu Nabi. Abu Daqiqil Aid. Jadi dia punya duk amal yang ni entah sepanjang hayat dia lah, macam tu lah. Dia punya amalan dia setiap bulan Ramadan, dia akan buat macam tu lah, sahur dan iftar, dia buka puasa. Hanya dia akan makan pada hari raya. Hari raya makan semua-semua. Hidang macam-macam makanan, hak budaya Arab punya lah. Apa makanan Arab yang ada, semua dihidang. Ya, kambing tak kambing ke, panggang tak panggang, semua ada. Ya, dia makan semua-semua. Panggil habis seluruh anak karya dia makan. Ya, turun khutbah, dia di khutbah, turun khutbah tu semua pakai ikut dia balik. Ya. Dia makan di rumah dia. 1 tahun tu isteri dia di pemelawak lah. Isteri dia nak test tengok kan. Ya. Isteri kata, abang tahun ni dia tak boleh masak. Hari raya tak boleh prepare. Tak boleh sedia makan lah abang. Oi, tahun ni ya. Minta excuse lah, tahun ni kita minta berehat lah, tak boleh buat. Tak apa, nak buat macam mana? Isteri yang masak bukan dia. Ya, kata-kata dia begitu, besok nak raya. Hari ni lah isteri dia kata tak boleh buat apa.
Tak ada semangat. Dia baca khutbah, tongkat jatuh. Dia baca tongkat tu jatuh, tak ada semangat. Dia berkata, apa pelik Tok Syekh kita hari ni, apa jadi kat dia? Tu habis-habis khutbah, turun terus, tak bercakap, tak bersapa dengan siapa, terus balik rumah. Ada tak kena dengan Tok Syekh kita ni, semua pakai ikut dia. Dia nak tengok, nak tanya apa hai, ikut dia tak sihat. Duduk melengung, kenapa Tok Syekh hari ni jadi apa, ya. Hari ni aku sedih sebab aku tak dapat nak sediakan hidangan kepada kamu. Dah hari ini tidak boleh kerana isteri aku tak boleh buat apa. Itu yang aku sedih tu, nampak ya. Hari nak makan kan, punya kumpul selera 1 bulan ya, punya duk kumpul kawal selera 1 bulan, nak lepas pada hari raya. Tiba-tiba tak ada makan, nampak tak macam mana? Kita tak ada apa lah. Hari raya kadang tak boleh makan pula, balik dah kita kan. Ya, tengok sate makan dah, ya, tengok nasi biryani makan dah, betul tak dah? Semua makan dah habis. 30 hari kita dah tok macam-macam makan kan, dengan murih, dengan apa semua. Mai hari raya tak ada semangat nak makan. Ini dia. Jadi makanya isteri itu depa melawak sama-sama orang perempuan wanita, depa dah masak siap dah di belakang, siap dah semua. Dah siap dia panggil dia, abang mai rasat. Nak apa lagi cerita? Mai lah tengok sikit, dia kata ada hai. Dia pun ikut lagi ni dah. Ya. Buka-buka tengok tirai, tengok makanan selera. Ya Allah, jatuh pingsan. Pingsan tu oi. Ada kita jadi doktor yang raya pingsan tengok makan, tak ada kan? Ya, makan pingsan ada. Makan sampai pingsan ada. Dia belum makan dah pingsan. Sebab begitu kagum dengan makanan tu. Maka sejak pada itu dia diberi gelaran Abu Daqiqil Id. Inilah dia. Kita baca sekarang ni. Seorang wali Allah, seorang ulama, seorang sufi, seorang ulama hadis ya. Dalam syarah kitab Hadis 40. Hadis 40 dia ada syarah, Imam Nawawi punya. Baik. Jadi dia kata, apakah mereka? Ya, aku jawab, kerana mereka terkaya dengan yang memberi. Yang memberi itu Allah. Daripada pemberian itu sendiri. Duduk dengan orang kaya dah, nak apa nak minta? Duduk ada dengan orang kaya, nak minta apa semua ada dekat dia. Ya. Tak perlu nak minta lagi dah. Yang duk minta ni pasal dia jauh daripada orang kaya. Ya tu kita kena minta. Kita kena bergantung duk minta macam-macam hajat ni kerana kita jauh daripada Allah. Kita belum intim dengan Allah. Tapi kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah rapid dengan Allah, sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak perlu lagi mengharap apa-apa. Semua perbendaharaan langit dan bumi Allah punya. Jadi kita mengambil langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu katanya, kerana mereka terkaya dengan yang memberi daripada pemberian itu sendiri. Dia berkata, benar, tetapi bagiku ada pendapat lain. Aku jawab, silakan, mudah-mudahan aku mendapat faedahnya. Dia berkata, kerana mereka itu orang-orang di mana makhluk ini tiada manfaatnya bagi mereka, mereka fakir terhadap Allah. Nampak tak? Jawab satu lagi, dia kata, satu lagi, kenapa orang-orang fakir ni, wali-wali Allah, mereka tidak mengambil kesempatan mengambil nikmat dunia ini? Ya, dapat jawab dia, kerana nikmat dunia tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada kita. Nampak tak? Betul tak? Dia pandang lagu tu pula. Dia tengok tentang daripada segi kebaikan duniawi ini tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada kita. Banyak benda yang tak boleh bagi. Betul tak? Apa benda dunia yang kita boleh ambil kira? Pertama sekali kita ambil makanan lah. Betul tak? Berapa banyak makanan yang menyebabkan kita jadi mudarat? Betul tak? Banyak orang mengambil makanan, makan makanan, macam-macam makanan, tapi makanan itu memberi mudarat kepada kita. Betul tak? Hari ini kita jadi masalah kerana makanan. Ya, kesihatan kita juga tidak sihat kerana makanan. Ya. Macam-macam perkara kita lakukan juga, ya, semi-semi kerana untuk makanan. Jadi makanan ini tidak pernah memberikan manfaat secara abadi kepada kita. Mudarat ada. Lebih banyak makan akan lebih banyak mudarat. Maka itu apa lagi kita nak? Soal-soal urusan duniawi yang mana yang boleh bagi manfaat? Tidak ada satu pun urusan duniawi ataupun makhluk yang boleh bagi manfaat kepada kita. Tidak ada.
Sebab itu kita kena balik kepada Allahun Nafi', Allah yang sebenarnya memberi manfaat. Ya. Jadi maknanya kita kena pulang kepada Allah, ya. Kita kena balik kepada Allah. Maka aku jawab, mudah-mudahan aku mendapat faedahnya. Dia berkata, karena mereka itu orang-orang di mana makhluk ini tiada manfaat bagi mereka. Makhluk tidak manfaat bagi mereka. Mereka fakir terhadap Allah, padahal mereka tidak disusahkan oleh kefakiran mereka, apalagi apabila mereka orang-orang kaya dan penglihatan manusia, kerana wujud mereka milik Allah. Ya, orang ni tidak, inilah yang kita lihat dalam sirah Rasulullah. Di serambi Nabi tu dia panggil sufah, ya, kita ada sebut benda tu, terkenal dengan ahlu sufah. Di serambi Nabi ini sekarang ni ada, serambi itu masih ada di belakang sebelah rumah Fatimah, ya. Rasulullah punya depan, makam Rasulullah depan, belakang tu rumah Siti Fatimah. Depan tu kalau makam Nabi lah, di masjid Nabi tu, depan tu makam Rasulullah, itu rumah Aisyah. Belakang rumah Aisyah tu rumah Siti Fatimah. Belakang rumah Siti Fatimah tu kan dia ada buat dinding tu, kita tengok ada pelantang, dia buat pelantang tinggi sikit. Ya. Pelantang tu tinggi sikit. Pelantang tu dulu ni adalah tempat penginapan ahlu sufah. Ahlu sufah ni yakni mereka yang tidak ada kerja, yang tidak ada makan minum, yang tidak ada apa-apa sumber pendapatan, dan mereka pun tak bergantung kepada siapa-siapa. Mereka hanya duduk di situ dengan perut lapar, ya. Kerja mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis, nampak tak? Dan keluar perang. 3. Nah. Hafal Quran, hafal hadis, ada perang dia keluar. Dia tak tanya perang tu keluar makan ke tak makan ke tidak. Yang penting Rasulullah sebut dia ada perang keluar. Itu dia. Kadang tu keluar lapar tak balik. Syahid terus. Nampak ya? Ini kita panggil ahlu sufah. Sehingga Allah mengabadi dalam Al-Quran mereka ini, seluruh penduduk Madinah mengatakan mereka ni orang kaya. Seluruh penduduk Madinah mengatakan mereka orang kaya. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka tidak minta kepada orang. Tak pernah minta kepada orang, tak pernah merayu, tak pernah. Cuba nak buat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, cuba 2 hari tak makan. 2 hari ambil batu ikat di perut. Bila perut tu berat, rasa kejang, nampak tak? Ikat batu di perut, rasa perut tu berat, rasa kenyang lah sikit, boleh gagah. Pergi tunggu di luar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bagi salam, tanya apa abang baik, ya. Bakar Umpi tak kata apa, duduk pula sini. Lalu Abdurrahman bin Auf sama juga bagi salam, tanya apa abang. Abdurrahman bin Auf pun jalan terus. Ni orang kaya kan. Saat ni lalu pula sana Osman, nampak dah. Orang ni kalau abang sepatah keluar habis, ha? Yo, tanya apa abang baik, alhamdulillah. Tak abang kata aku lapar. Tu dia. Pengambil 5 orang sahabat Nabi dah lalu depan dia, dia tak sebut. Saat ni dia masuk balik, duduk segar-segar. Tu dia lah. Duduk lepas 2 jam pingsan, jatuh. Nampak? Tak ada makan 2 hari. Ini yang kata tadi ni, kita Tuhan bagi suruh puasa ni pasal nak ingat je lah, ya, supaya dapat merasai, ya. Tapi 13 jam 14 jam puasa, jangan lebih daripada tu. Kita tidak boleh puasa wisal, tak boleh sambung. Allah dah tentukan antara subuh dengan maghrib tu dia kurang dalam 13 jam ya. Jangan lebih. Kalau lebih daripada 13 jam kita tahan perut kita, otak kita dia bengkak. Otak kita boleh bengkak, boleh koma. Itu penting dia. Sebab tu kita kena ada cukup minum air, sebaik-baik berbuka dengan air. Air itulah akan menyebabkan kita akan jadi lebih tenang dan lebih senang untuk menyerap, ya, ke dalam jiwa, ke dalam kita punya saraf-saraf untuk berjalan terus. Itu satu keadaan yang cukup istimewa pada puasa ini. Jadi maka itu kita kaitkan tadi apa kita sebut, kata musannif, di mana mereka ini, apalagi mereka orang kaya dan penghayatan manusia, kerana wujud mereka milik Allah. Kesimpulan bahawa kehilangan yang amat besar bagi para hamba Allah yang soleh, kehilangan yang amat besar bagi para hamba Allah yang soleh apabila mereka tiada kontak lagi dengan Allah dalam arti syuhud dan penghayatan.
Syuhud penting tuan-tuan. Syuhud penting dah. Kita dah sebut dulu syuhud. Syuhud ni maknanya melihat perbuatan Allah wujud dalam kehidupan kita ini dengan mata hati. Ya, melihat kewujudan perbuatan Allah. Allah tu wujud, perbuatan Allah tu kita mesti lihat, dapat melihat kewujudan Allah berlaku sekeliling kita dalam kehidupan ini dengan mata hati. Itu kita panggil syuhud. Kalau hati itu gelap, dia tak nampak apa. Mata kasar memang tak nampak. Mata kasar nampak matahari ya. Nampak bulan bila nak hujan. Hari ni kering. Dekat tu saja. Kalau mata hati, maka akan dapat melihat perbuatan Allah. Yang berlaku ni perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah semuanya kita akan lihat dengan penuh keinsafan dan dengan penuh kebesaran Allah. Itu paling penting sekali. Ya. Jadi makanya syuhud, melihat dengan mata hati bahawa tiap-tiap apa yang berlaku ini sunyi daripada perbuatan makhluk, melainkan semuanya 100% perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil tauhidul af'al. Kita buka balik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tuan-tuan kena master betul lah bab ni ya. Yang ni kita tak payah duduk selam-selam dalam-dalam. Kalau kita dah faham, kita boleh kuasai dengan baik. Yang tu dia punya penting sekali. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tu maknanya ulama membahagikan, pertama sekali ada ulama bahagikan 3, ada ulama mengkategorikan sebagai 4 bahagian lah untuk kita faham. Pertama, kewujudan Allah maha penting. Ya, kewujudan Allah kita mesti beriktikad, mesti yakin, mesti hukum pada akal kita, tanam satu program akal kita bahawa Allah tu wajib wujud. Itu nombor 1. Bila dia wujud nak kena cari ya. Ya. Wujud tu pula yang maha kaya, kena cari ya. Macam kita lah, kalau orang kita nak cari satu orang, tentu dia mesti hidup. Kalau dah mati, kita nak cari apa? Kita nak tanya satu orang ni ada lagi tak? Mesti kena tanya dia wujud ke tidak, betul tak? Dia kata ada lagi, baru kita akan hubung. Maka itu penting sekali kita menanamkan keyakinan kita kepada yang maha agung, iaitu Allah, Tuhan yang maha wujud. Itu kita kena terang dulu. Tauhidul wujud nombor 1. La mawjuda illallah. Cantik, betul tak? Dia sebut kan ni tarawih yang kita baca. La mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud melainkan Allah. Yang lain ni semua wujud juga. Wujud apa? Wujud majazi, wujud kainat, wujud majazi, hanya diwujudkan macam bayang ya. Kita berdiri depan cermin, dia wujud dalam cermin. Hak dalam cermin tu majazi, faham? Tak boleh memberi bekas. Kita yang di luar itulah yang hakiki. Dia kena faham dulu tu. Pasal tu Tuhan bagi jadi cermin. Adanya nikmat cermin tu pasal itulah nak tengok ya. Itu. Yang kedua, tauhid wujud. Yang kedua, mengasahkan zat Allah. Sebab dah wujud zat, wujud mesti wujud zat. Zat apa? Zat ketuhanan lah. Zat ketuhanan lah wujud. Macam mana zat Allah tu zat apa? Itu kita bincang dalam, kita sudah study, mengaji dalam peringkat ilmu usuluddin sifat 20, bahagian mantik awal itu kita dah lalui pengajian itu, iaitu di mana Allah Subhanahu Taala itu adalah zati mutlaq. Habis, senang. Yang lain tu macam-macam zat. Kita ni zat apa? Zatil muqayyad. Kita ni zat muqayyad. Artinya ada sebab, ada punca, ada sebab, ada hubung. Nampak tak? Ada jaritan, ada hubungan, ada jalinan, ada saluran. Nampak tak? Ada bentuk, ada rupa. Itu kita muqayyad. Ya, tak kerana tapak tangan tidak ada jari, tak kerana jari tidak ada kuku, betul tak? Ya, tak kerana ada perut tak ada selera, tak ada makan. Itu muqayyad kita. Itu zati muqayyad dia panggil. Ya, jadi kita ni adalah zatil muqayyad. Tak mau. Ya. Jadi bila zat muqayyad ni dia mesti ada 5. Zat muqayyad ni dia mesti ada 5.
Yang pertama dia mesti jirim, kedua dia mesti jisim, ketiga dia mesti arat, keempat dia mesti jauhar, yang kelima dia mesti sifat. 5. Kalau 5 ni dia adalah merupakan zati muqayyad. Zati muqayyad mesti ada 5 sifat. Yang pertama dia mesti jirim. Kalau bukan jirim, jisim. Kalau bukan jisim, jauhar. Kalau bukan jauhar, dia adalah merupakan sifat. Kalau bukan sifat, dia adalah arat. Itu 5. Penting tu. Sebab benda-benda ni akan mari kat kita nak mati tu. Sebelum roh kita keluar, salah satu ujian Allah. Allah nak uji kita, betul tak tauhid kita tu ada tak? Kan kemah dia datang dalam 5 macam, 5 watak. Watak jirim. Watak jirim dengan berbagai-bagai macam bentuk rupa lah, yang luar biasa untuk menggelabuikan mata kita, untuk tutup iman kita, untuk kaburkan akidah kita. Tiba-tiba kita terlupa nak mengucap, kita sudah jadi lalai tak mengucap, dia sabut nyawa kita habis, na'udzubillah. Nampak tak? Atau datang dalam bentuk jisim, datang seperti Nabi Isa, datang seperti Nabi Musa, datang seperti ibu, seperti bapa kita, seperti guru kita. Nampak? Macam-macam kaedah dia datang, itu jisim. Atau datang dalam bentuk jauhar, jauhar. Jauhar kita nampak warna-warni yang begitu indah, cantik, macam bunga raya tu, macam mana kita bunga api, kita tengok begitu punya cantik, indah, kita duduk ghalib. Ataupun dalam bentuk arak, dia datang dalam hidu, bau, wangi, sedap, macam-macam. Kita tak sedap tu. Ini antara yang dikatakan ujian sebelum kita nak mati. Dia nak lalaikan kita, nak melalaikan kita. Kita lalai sebab benda ni lah. Yang kita lalai di dunia ni pasal benda-benda ni lah. Tak gitu. Kalau kita tengok satu benda cantik, tak mana warna kan? Ada warna tu cantik warna dia. Apabila gabungan warna-warna itu, itu kita panggil sebagai aurat. Nampak? Aurat. Itu yang kita pilih bimbang. Jadi maknanya yang kedua, zat Allah tu adalah zat mutlak, lain daripada Allah, zatil muqayyad. Yang ketiga, di mana kita kena pula mengasaskan bahawa Allah punya sifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna, maha suci daripada segala macam bentuk kekurangan. Itu yang kita faham, ulama bataskan kepada kita sebanyak 20 sifat. Allah bataskan kepada kita, ulama bataskan kepada kita. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi membataskan kepada kita sebanyak 20. Cukup, apa tak payah pergi jauh-jauh. Ambil dekat 20 tu saja. Itu pun 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Yang mustahil itu untuk sebagai suatu benteng, untuk membela, membentuk dan juga meyakinkan kewujudan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu. Jadi kita akan melihat sifat-sifat Allah tu. Jadi sifat-sifat itu sudah dapat dilihat daripada alam maya pada. Khususan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat 20 tu antaranya sifat-sifat ma'ani. Sifat apa yang memberi makna kepada kewujudan Allah. Langit bumi memberi makna kepada kewujudan Allah. Itu dengan sifat kudrat. Sifat kudrat itu menghasilkan langit dan bumi, memberi makna kepada kita bahawa Tuhan itu wujud. Nampak tak? Cantik kan? Itu dipanggil sifat ma'ani. Kita nak faham tu, Kemudian daripada sifat baru sampai kepada asma, mengasahkan nama-nama Allah. Tidak lah. Nama-nama Allah, setiap benda yang Tuhan bagi jadi ada nama. Maka tu Allah SWT ajar kepada nenek kita yang pertama sekali, Nabi Allah Adam AS. Dia ajak nama tu. Nampak? Kena tahu nama tu. Tok Adam kena tahu nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Dan Allah mengajarkan kepada Adam akan semua nama-nama, ilmu nama. Mengajar. Sebab begitu banyak langit bumi ni makhluk-makhluk yang berbagai macam indah. Tengok semut saja berapa banyak. Spesies semut. Dia ada 400 spesies semut dengan 400 nama. Tak itu kan? Itu baru semut tu, tak masuk lain lagi. Nama-nama tu sudah diajar kepada Adam. Malaikat tak tahu. Nampak tak? Jadi bila ada nama-nama tu, berarti bahawa itu yang punya nama itulah yang sebenarnya bernama demikian. Betul tak? Kalau kita kata kereta yang cantik, cantik itu siapa? Jamil.
Allah yang cantik. Nampak tak? Bukan kereta tu yang cantik. Faham? Kerana yang mencantikkan dia adalah Allah. Jadi hakikat cantik itu adalah Allah, bukan? Faham? Boleh faham Aku sihat. Apa sihat kita? Nak kata aku sihat? Buang aku tu. Sihat tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesihatan datang daripada Allah. Ya. Maka kita dapat lihat sifat apa? Sifat apa yang kita dapat lihat? Sifat sihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sifat latif. Latif. Itulah sihat. Nampak ya? Ini sebagai contoh kita nak faham nama-nama Allah tu. Jadi bila kita tengok benda, jangan tuju benda tu terus. Yang punya nama. Itu kata tauhidul asma. Mengasalkan nama-nama Allah. 4 benda ni masuk dalam tauhid rububiyah yang kita ungkapkan tiap-tiap kali dalam Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak tak? Masuk semua dia. Bila alhamdulillahirabbil alamin, masuk semua tauhid dalam tu. 4 tauhid ni masuk. 4 bahagian, bukan 4 tauhid, 4 macam ulasan tauhid ni masuk. Cantik. Itu paling penting, ya. Kemudian baru masuk pula peringkat uluhiyah kita. Peringkat uluhiyah kita ni iaitu ada 3. Pertama sekali, kita mestilah mentauhidkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita mesti implement hukum-hukum Allah. Halal dan haram kita pakai pada diri kita dulu. Gunakan tauhid itu yang pertama tadi, menggunakan halal dan haram pada diri kita dulu. Kita implementkan haram dan halal itu pada diri kita dulu. Itu artinya tauhidut tasyri', nama dia. Nampak tak? Kalau kita sendiri tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, kita menyekutukan Allah. Betul tak? Itu jawab dia. Sebab tu seorang sahabat Nabi, ya, seorang Arab pendalaman datang sahabat Nabi, ya Rasulullah SAW, ya, hamba menghalalkan apa yang dihalal oleh Allah, hamba mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apakah hamba masuk surga? Dia tanya kat Nabi. Masuk surga? Dia tanya kepada Allah. Rasulullah kata, ya. Kamu halalkan apa yang Allah halalkan, kamu haramkan apa yang Allah haramkan, kamu masuk surga. Kerana kamu mentauhidkan Allah. Tauhid apa tu? Tauhidut tasyri'. Mentauhidkan hukum-hukum Allah. Sampailah kepada peringkat atasan, peringkat negara, peringkat daulah, peringkat pemerintah. Kenalah pakai hukum-hukum Allah. Nampak? Negara yang bertauhid, masyarakat yang bertauhid, undang-undang yang ditauhidkan, ya. Para rakyat jelata yang bertauhid kepada Allah, baru jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun. Al-kata dia kenal betul. Dan rumah kita, dalam diri kita kena tauhid, keluarga kita kena tauhid, ya. Yang ni kena jaga. Bila kita bawa hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita, artinya kita telah mentauhidkan tauhidut tasyri'. Termasuk di antaranya menjalankan perintah-perintah, meninggalkan tegah-tegah. Itu juga masuk dalam bahagian tauhidut tasyri'. Itu kita amal tu, baru jadi betul. Dah sudah begitu, semua yang kita ibadat kepada Allah tu, semua urusan-urusan ibadat kita tadi mestilah lillahi ta'ala. Yang ni yang berat sikit ni, ikhlas. Tauhidul ibadah dia panggil, cukup berat. Yang ni ada pada ayat akhir. Ayat akhir suratul Kahfi, ya, yang sangat ditakuti oleh jenis-jenis dajjal ni. Semua dajjal takut ayat ni. Nampak tak? Kita baca tu, Nabi kata barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi, maka dia terpelihara daripada dajjal. Dajjal ni pembohong. Unsur-unsur bohong ni macam-macam. Orang boleh jadi jentera, boleh jadi, nampak tak? Keadaan masyarakat boleh jadi, betul tak? Pemerintah boleh jadi, macam-macam bohong ni boleh mari. Bukan nanti kata bohong tu kita bercakap, ya. Apa-apa unsur yang menyalahi hukum, menyalahi hakikat, itu adalah bohong. Nampak tak? Ya. Apa-apa izm, faham, doktrin ke, apa-apa juga faham yang dibawa yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, itu juga adalah dajjal. Faham komunis tu dajjal. Faham komunis, faham Karl Marx, ya. Dajjal.
Itu bukan faham yang betul, ya. Itu kita lihat liberalisme, pluralisme, ya, dualisme, ini semua masuk dalam unsur-unsur Dajjal. Bukan Dajjal nak tunggu sebelah mata tu mai. Hak sebelah mata tu lah yang mari kemudian. Ni kita sedang menghadapi Dajjal itu sekarang, betul tak? Sekarang kita sedang menghadapi Dajjal kecil yang punya unsur-unsur banyak melalui media massa. Nampak tak? Covid yang kita hantar mari diperancang, dipersusun satu cara, ya, untuk merosakkan manusia ni dengan COVID-19. Masuk juga dalam urusan Dajjal. Covid ni Dajjal lah. Nampak tak? Dajjal. Sebab dia tidak benar. Dia merosakkan manusia, ya. Datang daripada unsur-unsur yang bersifat Dajjal tadi. Ini yang kita fahamkan dengan unsur Dajjal. Jadi maknanya kita baca ayat terakhir suratul Kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang bercita-cita, yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka dia amal dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh itu macam mana? Amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas itulah amalan yang soleh. Nampak tak? Sulhu, bersih, wala yusyrik, jangan ada sekutu bi'ibadati rabbil ahad, dengan mana-mana juga peribadatannya kepada Allah, jangan ada syirik, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita nak kumpul, kena jaga Allah tu nah. Macam-macam syirik yang kita nak kena bersih, dan syirik ni adalah syirik al-syirkul asghar nama dia. Dalam ayat ni syirik tu nama dia syirik kecil. Asyirkul asghar ni apa dia tuan-tuan? Riak. Dia buat ni ada motif, orang tak tahu, ya. Kita nampak lagu buat kerana Allah, tapi bukan kerana Allah, ada dia punya motif. Dia masuk dalam kumpulan kita, dia beramal dengan amal kita, tapi dia bukan beramal kerana Allah, ada tujuan, ya. Itu je lah. Kita mari masjid pagi ni, kuliah subuh ni betul-betul genuine lah, ya. Kita mari genuine, ya. Tiap-tiap kali tengok wajah-wajah yang mulia ni duk ada di sini dalam masjid, dalam rumah Allah pagi-pagi subuh ni, mengerti bahawa kehadiran tuan-tuan ni adalah semata-mata kerana Allah, tak ada motif lain. Kalau ada motif lain, dia main 2-3 kali balik, tak main lah. Kalau main sekali 2 tak main lah tu, itu ada motif lain. Nampak tak? Sekali 2 main, nampak semua kemudian tu hilang tu, tak nampak lah, ya. Pasti ada motif dia tak betul, sebab tu dia tak boleh lekat. Kalau motif dia betul kerana Allah, lekat. Allah akan bawa dia mari balik. Nampak tak? Macam kuliah kita ni lah, daripada tahun 86 saya buat sampai hari ni kan, Allah pelihara. Sebab daripada mula niat kita betul lah. Niat mula-mula dulu kita nak buat kuliah subuh ni kerana Allah. Kita nak ajak, kita nak bawa ilmu kepada manusia untuk mereka dapat beramalkan kerana Allah. Jadi maka itu kita serah kepada Allah. Allah nanti hantar mari. Siapa kata saya ni? Allah ya raham Ustaz Harun. Sa'run imam kita dulu. Dia kata subuh pun tak ada orang, maghrib tak ada orang, Ustaz nak ajak kuliah subuh lagi orang tak main. Dia kata. Dia kata. Sebelah dia Allah ya raham Ustaz Syahid Saman. Sebelah dia lagi Pak Haji Yahya. Tiga orang Allah ya raham dah. Main di rumah saya, di Bayan Baru. Nampak dah? Ustaz buat, saya apa ada masa maghrib, tapi tak mau buat kuliah maghrib, saya nak buat kuliah subuh juga. Kita buat kuliah subuh hari Ahad. Bunyilah suara. Kalau kita buat maghrib tak ada orang, Ustaz. Kalau buat subuh lagi orang tak main. Kita buat kerana Allah, majlis Allah, Allah akan pelihara majlis itu. Nampak? Allah juga akan tentukan orang nak main ke tak main, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Nampak tak? Kita adakan majlis itu kerana Allah. Jadi lekat terus. Nampak tak? Lekat terus sampai hari ni. Tuhan pelihara. Ya? Tutup sat, buka sat, tutup sat ada pasal. Kalau tutup pun ada pasal kan, pasal PKP tu kita tutup lah sat. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, ya. Jemaah berseropak berganti-ganti. Ada jemaah yang dah mati pulang, Allah Ta'ala hantar jemaah lain. Dia ganti je.
Nampak tak? Ya, saya duduk perhati tengok kan. Ada yang pindah ke mana-mana ada. Dia ganti orang lain, ada pula. Ada masuk saja. Tang kuliah mesti ada. Sebab dia pada awal niat kita kerana Allah, bukan kerana dunia. Ya. Itu artinya. Tak itu kan. Sagu hati RM20. RM20 sagu hati dia. Tapi masa tu besar RM20 tu. Oh besar RM20 tu. Boleh makan 3 hari. Tu besar RM20. Kira dapat RM20 tu kira besar lah. Ish. Sagu hati masa tu. Tak fikir langsung sagu hati. Tak fikir. Nampak tak? Tuhan nak bagi. Ya. Jadi maknanya apa yang boleh kita faham, ya, Allah Ta'ala mestilah tauhidul ibadah tu kena kuat. Kalau tidak ada niat kita kerana Allah daripada awal, memang tak akan jadi betul. Tak akan jadi betul, tuan-tuan. Dia akan herak, dia akan musnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tauhidul qasdi wal iradah. Yang ni lagi berat. Yang ni yang masuk dalam bab kitab cara sekarang ni. Yang kita baca sekarang ni masuk dalam tauhidul qasdi, qasad. Pasal apa? Qasad. Nampak tak? Aku nak pergi kuliah subuh pagi ni. Niat. Qasad apa? Qasad tu apa? Qasad dia untuk menimba ilmu supaya aku dapat mengenal Allah, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Nampak tak? Itu qasad yang paling penting tu. Nampak tak? Kalau qasad tu kerana lain, kacau juga. Kadang niat betul, qasad tak elok. Nampak tak? Dia ada maksud ni. Orang ni kata kan, walaupun dia ada niat nak bagi, tapi ada maksud dia. Maksud tu. Tapi kita kena balik. Ilahi anta maqsudi. Tadi nampak? Baru jadi betul. Jadi qasad ni makna kata masuk dalam ayat mana? Dalam Fatihah juga kita sebut sehari 17 kali pagi mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak implementasi ayat ni bukan senang. Akan dikau jua yang kami sembah dengan sebenar-benar sembah. Nampak tak? Sembah dengan 3 konsep sembah. Sembah Tuhan ni ada 3 konsep Al-Quran. 3 ya. Pertama, kita biar secara qaimun. Kedua, daimun. Ketiga, hafizun. Ini dia sembah Tuhan. Dia panggil salat, sembahyang. Pertama, salatul qaimu. 5 waktu aku buat tepat, buat penuh, buat cukup, buat bagi elok. Itu panggil salatul qaim. Pasang alif lam, baca dengan baris depan, qaimu. Salatul qaimu. Kalau salatun qaimah, salatun qaimatun, dia baca lagu tu yang kita buat 5 kali sehari. Buat elok, buat sungguh-sungguh, sempurna, bagi cantik, ya. Jangan bagi cacat, study betul-betul semua rukun, syarat, sunat dia, buat elok-elok. Yang kedua, salatul daimu. Daim. Bawa roh dia, bawa hakikat solat tu dalam kehidupan. Habis sembahyang, bawa roh dia. Roh solat tu kena bawa. Macam kita lah hidup bawa roh, betul tak? Sembahyang tu ada roh, kena bawa roh dia di mana-mana. Roh sembahyang tu kena bawa. Roh sembahyang ni tuan-tuan, ya. Imam Ghazali lah spesialis tolong habaq kita apa dia roh solat. Ya. Roh solat yang ini sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita kena bawa. Orang solat mesti ada sifat-sifat ni. Yang pertama, hatinya hidup kepada Allah, sentiasa zikir, hudurul qalbi. Kedua, dia mesti faham apa yang berlaku ni semua ni dengan kehendak Allah. Nampak? Yang ketiga, dia mesti ta'zim, membesarkan nikmat Allah. Yang keempat, dia mesti ada harap, hanya bergantung sesuatu. Keempat, yang kelima, dia mesti hanya takut kepada makam Tuhan, bukan makut neraka. Dah, bukan takut neraka, takut makam Tuhan. Takut neraka. Buat apa neraka Tuhan punya? Apa nak takut? Neraka Tuhan aku punya.
Aku kena takut kat dia lah, takut kat neraka. Buat apa? Nampak? Nampak tu? Kita nak corner sikit je. Ha? Tabarakalladzi duk baca tiap-tiap malam tu. Bukan pasal takut azab kubur Tuhan punya. Nampak? Tabarakalladzi itu kemuliaan Al-Quran tu, ada makam Tuhan dalam tu. Nampak? Sebab tu kita orang baca, orang yang mendawamkan surah ini, dia terpelihara daripada azab kubur. Nampak tak? Maknanya mungkar nangkir sendiri pun tak boleh dekat dengan dia. Itu dia. Nampak? Orang yang baca surah ni, itu erti dia. Nabi takut azab kubur. Nah. Dia baca tu je. Nabi bukan baca. Nabi baca 2 surah tiap-tiap malam. 2 surah. Pasti, confirm. Alif Lam Mim Sajadah dengan Tabarakalladzi. 2 surah Nabi baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Habis nak ikut Nabi baca 1 ya. Dia buat hari ni banyak masjid kan. Baca 1 ya, Tabarakalladzi. Tanya pasal apa? Azab kubur. Tuhan hamba di mana? Yang azab kubur hamba di mana? Nampak tak? Hang tak kenal Tuhan ke? Hang tak tahu ke azab kubur tu siapa punya? Masya-Allah, nampak tak? Tengok dia pergi ke mana. Baca Tabarakalladzi itu kerana Allah, kerana sayang surah ni. Surah ni kita baca, dia minta ampun kat kita. Nampak tak ya? Saya kalau Allah letih-letih baca surah Tabarakalladzi, hilang letih. Nampak tak? Rasa sesak nafas kadang baca Tabarakalladzi dan hilang. Kenapa? Malaikat minta ampun on the spot. Bila kita baca surah ni tuan-tuan, malaikat minta ampun masa tu juga. Bila minta ampun masa tu juga, kita sihat lah. Faham tak? Kalau tuan-tuan sakit, derita, ada tekanan, baca surah ni cepat-cepat. Boleh tak? Ya, dengan 2 surah. Satu suratul Qiyamah. Surah Qiyamah. 2 surah ni buatlah. Betul ni, ya. Jadi terdesak sikit, saya tekan sikit, rasa tak sedap badan kan, lenguh, letih baca. Nampak ya? Dan dia kuat balik. Nampak ya? Ha? Itu dia. Garanti. Kenapa? Allah Tabarak. Tinggi tu. Nampak tak? Dia kena baca malam-malam 2 surah, bukan 1 surah tu. Inilah kita kata, bila dipimpin orang-orang yang tak ada ilmu duk pimpin kita je masalah. Yang pimpin masjid je masalah. Nampak ya? Kita buat benda tak kenal seperti yang Nabi buat. Nak baca 2 surah sekali. Ya. Bawa ramai-ramai memang kita bawa 2 surah. Kita ikut sunnah Nabi, bukan pasal kubur. Ikut sunnah Nabi kerana surah ini cukup besar. Ya. Ganjaran dan juga dia punya rahsia ketuhanan dalam tu. Tinggi. Ya Allah. Ya. Dia faham kan? Dia kenal dulu tu. Jadi makanya ingat tu dia. Itu kita ambil sebagai satu pedoman. Bawa. Kemudian yang ketiga, yang kita harap, kemudian kita ada takut makam Tuhan. Apa dia makam Tuhan tuan-tuan? Semalam kita dah cakap dah di Masjid Keladi kan. Makam Tuhan ni ada pada 3 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah makam Tuhan. Kalau Tuhan dia kena ada 3. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Nampak tak? Maknanya Rabbin nas ini adalah Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. 3 ni ada kepada makhluk ke? Tak ada. Ada Tuhan punya. Betul? Nombor 1, Tuhan Allah, Tuhan manusia. Yang kedua, raja manusia. Dia raja pada semua raja. Raja semua duduk bawah dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Ini makhluk, ini raja-raja dunia. Raja-raja dunia duduk dalam ayat ni. Faham? Ya. Allah nak angkat, Allah nak bawa turun. Allah nak hina, Allah nak muliakan. Nampak ayat ni ya? Allah nak bagi kerajaan, Allah tarik balik kerajaan. Dia punya. Sebab tu ayat ni ada di persada singgah sana Jabatan Agung. Ditulis di atas. Tu, cuba tengok singgah sana Jabatan Agung, Balai Rom Seri dah. Ya. Di tahta dia tu ada tulis atas tu ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Special. Bagi orang alim di para nasihat elok hang nak duduk nak angkat setiap 5 tahun hang kena turun. Orang lain pula naik. Nampak? Begitu lah. Tak boleh lari. Kenapa? Ada atas hang raja manusia. Malikin nas. Itu makam Tuhan.
Maka itu jangan minta raja lain, minta kepada Allah. Dia raja semua. Nampak tak? Minta raja dunia tak dapat. Nak jumpa raja dunia tak boleh. Nampak tak? Dia raja terus, tak ada protokol. Ilahina, sembahan manusia. Jangan sembah lain. Tiga ni adalah makam. Kalau takut tiga-tiga ni, itu artinya takut. Takut makam Tuhan tu artinya. Beza dengan takut rimau. Boleh faham ya? Kita kena ambil macam tu lah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Balikinlah. Kemudian kita kena ada apa lagi? Sudah ada harap, kena takut, kita kena ada rasa malu. Atau nak bawa sembahyang tu. Solat apa kita sebut tadi? Salatul daimah. Salatul daim. Qaimun, daimun, hafizun. Kita sebut tadi, kan? Jadi yang kedua, daimun, salatul daim. Maknanya kita bawa roh Allah, roh sembahyang tu kita bawa. Antara rohnya kita bawa adalah yang kita kena bawa sama-sama dengan kita. Yang kita kena bawa sama-sama dengan kita adalah iaitu sifat malu. Malu apa ni? Sekarang semua kita malu dah. Duk tutup aurat apa semua malu. Perempuan lagi lah. Malu dalam kepala ni. Hak dalam kepala ni jangan simpan benda-benda tak elok. Boleh tak? Segala ingatan, gambaran, pesanan-pesanan, program-program yang tak elok jangan simpan dalam kepala, buang. Allah dah latih kita tiap malam dia suruh buang apa? Tiap malam tidur buang kan? Maknanya Tuhan suruh buang lah. Ya. Kalau malam duduk tidur macam-macam gambar tu, maknanya kata otak kita tak betul lagi tau. Akal kita tak bersih. Kalau kita tidur malam-malam tuan-tuan, macam-macam mimpi tiap malam. Betul tak? Gambaran macam-macam hari kan? Ya, mari pun kadang-kadang bercamuk, tak boleh susun lah. Dulu elok naik basikal, naik kereta. Nampak? Dulu naik kereta pula naik kapal terbang. Nampak? Makna kita tak betul. Ada banyak benda tak betul dalam kepala, kena cuci buang. Nampak tak? Nak cuci buang. Nak cuci dia lagu mana tuan-tuan? Nak cuci dia lagu mana? Banyak-banyak nak cuci dia. Lama-lama sikit sujud dalam sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh ikut imam. Sembahyang sunat dia bagi lama sikit sujud lama. Kata apa nama? Syekh Daud Al-Fatani, Al-Alama Al-Fahamah, dalam kitab dia Munyatul Musalli. Ya. Bila orang sujud lama ni tuan-tuan, antara perkara dia keluar, segala gambaran tak elok semua keluar. Nampak tak? Pasal kita sujud dia akan keluar yang tak elok. Tak payah tunggu tidur nak keluar. Kita keluar awal-awal, wish bagi dia keluar awal. Nampak? Sebab tu dia kena sujud biar kena tanah. Imam Hanafi kita kena tanah. Kita pasang kapet tebal-tebal, tak kena tanah. Tak dapat fadilat. Nampak tak? Korang. Kita tak dapat fadilat tanah. Earth tu penting. Ya. Kena bumi tu kena dari kita. Itu yang kita tadi ni cuba elakkanlah. Baik. Jadi maknanya malu apa tak betul. Dan akhir sekali kita kena ada mahabbah, sayang kepada Allah. Bawa sayang tu di mana-mana sayang. Lazimkan dengan perbanyak menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh 3 kali. Biasakan bagi latah 3 kali. Boleh tak? Saya sebut latah lah. Latah ni automatik dia keluar 3. Nampak tak? Nak makan 3 kali, nak pakai baju 3 kali, nak buang baju 3 kali, nak bergerak 3 kali, nak masuk kereta 3 kali. Nampak tak? Nak mula langkah 3 kali. Bismillah. Tu ada hadis Nabi tu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tambah. Yang dikuat ni. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi-pagi tadi pergi tidur baca dia dulu. Bagi latih, bagi biasa. Biar lidah tu sentiasa akan sebut 3 kali. Automatik bila kita duduk biasa ni akan sebut 3 kali tu. Bismillah pun boleh, bismillah pun boleh. Boleh ringkas. Bismillah pun boleh. Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang nak makan. Dia sebut dalam Ihya Ulumuddin kitab dia. Nak sebut, mau suap mula bismillah, suap mula. Bismillahirrahman, suap yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, suap yang ketiga. Nampak tak? Itu Imam Ghazali sebut. Memang ada hadis. Hadis dhaif lah. Saya sudah kira lah dhaif tu. Kita kira hadis tu boleh diamal. Dah amal. Itu berkat makanan tuan-tuan. Cuba buat.
dan kena buat. Terus buat. InsyaAllah tuan-tuan. Nak tidur malam 21 kali. Saya nak sebut kelebihan dia, saya tak ingat. Nanti saya bawa kitab dia punya kelebihan. Nanti saya cerita. Pasal apa kita nak baca tidur, sebelum tidur kita baca 21 kali. InsyaAllah minggu depan kalau panjang umur kita akan sebut. Saya balik ni teringat di kitab dia buku. Ada dalam kitab ada sebut. Kenapa kita disunatkan afdal tidur baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sebab. Sebabnya cukup hebat. Tapi kita tak nampaklah, kita tak jeri pada sebab tu. Kita terus balik kepada apa yang kita mengaji pagi ni. Kita bergantung terus kepada yang punya nama tu. Habis. Allah lebih lagi mengetahui daripada apa yang kita faham. Allah lebih lagi mengetahui daripada apa yang kita dibagi tahu tentang fadilah-fadilahnya. Allah lebih daripada fadilah. Nampak tak? Jadi maknanya amal tiap-tiap malam bagi jadi. Mengantuk lagu mana pun jangan gagah, jangan lawan, jangan tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca elok bagi ikut keluar dia punya makhraj huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak mau tu. Habis tak dapat apa. Baca elok. Tentu akan nampaklah dia punya kelebihan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini semua rahmat Allah Tuhan nak bagi. Kita nak bernamping dengan orang kaya ni, dengan yang maha kaya. Jadi kita nak bernamping dengan yang maha kaya. Jadi kita kena buat macam tu lah. Jadi makanya kata musannif, kesimpulan. Habis dah, kita sebut dah bab tu, selesai. Kesimpulan muka 794, bahawa kehilangan yang amat besar bagi para hamba Allah yang soleh. Apabila mereka tiada kontak lagi dengan Allah, maka itu perlulah kita ada syuhud dengan melakukan pula yang ketiga tadi, salatu hafizun, peliharalah hakikat salat. Hakikat salat ni apa tuan-tuan? Hajat kita jangan bergantung ke orang. Hajat kita mesti bergantung langsung kepada Allah. Kalau kita pergi minta tolong kat satu orang, dia kata tak ini aku nak minta tolong kat hang, boleh tak? Memanglah kena pergi dah. Sama-sama kita hari ni dah betul. Nak beli makan kena pergi beli makan api kat orang lah. Ya Allah turun makanan daripada langit, takkan aku tu? Betul tak? Tapi hakikat dia, bila kita minta tolong, aku nak dapat ke tak dapat, ini kerja Allah, bukan kerja dia. Nampak tak? Jiwanya, hatinya, ubun-ubunnya Allah yang pegang. Faham? Maknanya kalau aku dapat pertolongan, datang daripada Allah, bukan daripada dia. Tapi kita kena ucap terima kasih sebab dia koordinator pada segi perbuatan Allah. Segi perbuatan Allah, dia ni koordinator. Tu saja. Daripada segi hakikat, Allah lah dia punya director. Nampak tak? Dia faham dia kena pergi dulu tu. Jadi pendek kata, kita minta tolong kepada orang, pada hakikatnya kita kena nampak. Kalau Allah tak izin, Tuhan juga buka mulut aku nak minta tolong kat dia. Nampak tak? Dan Allah juga nak gerak hati dia nak bagi ke tidak kat aku. Nampak? Dan kalau Allah izin, aku akan dapat. Kalau Allah tak izin, tak dapat. Maknanya yang bagi adalah Allah, bukan dia. Ini dikendaki dengan yang kita tadi ni, salatul hafizun, sembahyang yang kita pelihara sembahyang yang ni walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang ni mereka sembahyang 5 waktu tadi pelihara. Pelihara apa? Dia punya hakikat dia. Hakikat dia kita pelihara. Hakikat dia adalah mendahirkan hajat kepada Allah. Sembahyang tu sebenarnya Tuhan nak kabul hajat kita. Sembahyang tu adalah antara hakikatnya seorang hamba dihadirkan di depan Allah untuk mengemukakan segala keperluan hajatnya. Nampak tak? Itulah tujuan sembahyang 5 kali yang kita buat tu. Tuhan nak tolong kita. Hampa tak mau ke aku nak tolong ni? Raja kata hang mai sehari 5 kali sana aku. Common pecah pagar-pagar. Baru nak bagi borang pun pecah pagar. Belum bagi duit lagi Masya-Allah. Kalau kita nak bagi duit, baru buat. Sembahyang betul lah. Kita masuk dalam persada malakut. Persada malakut, balai rum seri malakut. Kerana Allah Malikun Nas, raja manusia, menjemput kita 5 kali sehari,
dia nak bagi apa kat kita, kita nak minta. Kita mari dengan serba hajat. Selagi duk ada di dunia ni, macam-macam hajat selerak dalam dadah, jom kita pergi serah kepada yang boleh mengabulkan hajat kita. Inilah di antaranya, tuan-tuan, ya. Kemudian katanya, kemudian kerugian, dia kata, ya. Maka itu dia kata tadi ini, apabila mereka tidak kontak lagi dengan Allah dalam arti syuhud dan penghayatan, meskipun mereka dimiliki dunia dengan segala isinya, walaupun dunia dia kaya raya, tapi dia tak ada Tuhan, memang miskin. Dunia ni kaya raya, millionaire, jutawan apa juga, tapi kalau dia tidak ada ilmu ni, tidak berdamping dengan Allah, tidak bersama dengan Allah, tidak bergantung dengan Allah, tidak bersandar langsung kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling rugi, tuan-tuan. Habis. Itulah kerugian yang terbesar menimpa mereka mengikut kacamata tasawuf. Kemudian kerugian dalam pandangan hamba Allah yang soleh sangat jauh beza dengan kerugian dalam pandangan orang biasa yang hanya melihat di sudut kepentingan dunia semata-mata. Orang biasa hanya kepentingan dunia semata-mata. Nampak tak, ya? Itu yang kita tadi ni, banyak yang menumpu kepada dunia. Kerana itu Maulana Ibnu Athaillah Askandari munajatnya berikut menyambung, laqad khaba man radiya dunaka badala wa laqad khasira man baqiya anka mutahawwila. Sungguh sia-sialah barang siapa yang rela selainmu menjadi ganti, dan sungguh merugilah barang siapa menuntut berpaling daripadamu. InsyaAllah yang ni kita akan baca minggu depan, ya, minggu depan. Baca minggu depan dalam keadaan kita berpuasa. Itu ya, itu kan. Ahad depan kita puasa, ya. InsyaAllah panjang umur kita jumpa pada Ahad depan dalam keadaan kita berpuasa. Lagi besar pahala, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat 70 kali. Seolah-olah tuan-tuan mari kuliah subuh ni pada Ahad depan, seolah-olah tuan-tuan menghadiri 70 kali dah kuliah subuh. Sekali mai minggu depan sama dengan 70 kali kuliah subuh. Pahala dia. Besar lah. Jangan tinggal, ya. Berebut, insyaAllah. Minta bagi panjang umur, bagi sihat. Kita dapat hadir. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.